Okey, boleh nampak tak saya punya slide? Boleh. Ya. Okey. So kita akan sambung dengan masih lagi 3.1. Hari tu kita tengok penyataan, penafian, jadual kebenaran. Okey, untuk minggu ni kita akan tengok implikasi, sangsangan, akas, kontrapositif dan penyangkal. Okey, penyangkal tu kalau sempat baru saya akan masuk. Kalau tak sempat saya akan berhenti dekat kontrapositif. Okay, so kita start dengan implikasi. Okay, kalau dalam buku teks awak, start pada muka surat 63 sampai muka surat 70. InsyaAllah nah kita try cover untuk 7 page. Okay, kita tengok apa itu implikasi. Okay, implikasi ni dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jika P maka Q. Okay, apa itu P, apa itu Q? P itu dikenali sebagai anti jadian, Q dikenali sebagai akibat. Okey, anti jadian ni maksudnya benda yang berlaku sebelum. Maksudnya dia berlaku sebelum dulu, barulah dia akan jadi akibat. Maksudnya P tu dia berlaku sebelum, Q tu dia berlaku sebagai akibat. Okey. Untuk bentuk yang kedua, implikasi ni dia boleh jadi P jika dan hanya jika Q. Okey. P jika dan hanya jika Q. Yang ni dia ada dua implikasi dekat bawah dia. Okey. Implikasi yang pertama, jika P maka Q. Implikasi kedua, jika Q maka P. Okey. So kita akan tengok apa perbezaan antara dua-dua implikasi ni. Okey. Bentuk soalan yang ditanya pun dia berbeza nah. Kita akan tengok jika P maka Q dulu. Okey, di mana P tu ialah anti jadian, Q tu ialah akibat. Okey. So contoh dia. Soalan dia boleh tanya macam ni. Bina satu implikasi jika P maka Q berdasarkan intijadian dan akibat berikut. Maksudnya dalam implikasi awak nanti kena ada perkataan jika dan perkataan maka. Okey? Kalau soalan tu dia bagi intijadian, penyataan ataupun ayat yang duduk dekat intijadian tu dia akan duduk di bahagian perkataan jika. Okey? Kalau akibat, dia akan bagi ayat dalam akibat. So, ayat yang akibat tu dia akan duduk di sebelah maka. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama. Segitiga PQR mempunyai satu sudut 90 darjah. Yang tu adalah dia punya intijadian. Okey, dia punya akibat, segitiga PQR ialah segitiga bersudut tegak. Okey, macam mana implikasi dia? Implikasi dia jika P, maksudnya jika intijadian, maka akibat. So ayat dia akan jadi, macam mana ayat dia akan jadi? Implikasi. Jika segitiga PQR mempunyai satu sudut 90 darjah, maka segitiga PQR ialah segitiga bersudut tegak. Okey, untuk contoh satu ni, boleh faham tak? Dapat tak macam mana? Dapat saya teruskan boleh? Boleh. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, X kuasa 3 sama dengan 8. Yang tu adalah dia punya intijadian. Okey, dia punya akibat X sama dengan negatif 2. So, implikasi dia, ada siapa nak try tak implikasi dia? Awak boleh tekan, angkat tangan tu. Saya tengok siapa yang angkat tangan, sekejap lagi saya panggil nama. Ada siapa nak try tak untuk contoh yang kedua? Okey, Anis Afika, try. Jika X kuasa 3 sama dengan 8, maka
maka X betul lah. Maka X sama dengan negatif 2. Okey, betul lah. Jika X kuasa 3 sama dengan 8, maka X sama dengan negatif 2. Okey, senang dia macam tu je. Anti jadian dulu duduk dengan jika, akibat dia duduk dengan maka. Okey, satu lagi. Poligon A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi. Yang tu adalah anti jadian. Dia punya akibat poligon A, B, C, D, E ialah sebuah pentagon. Okey, siapa nak try? Okey, Sharifah Saimah. Jika poligon ABCDE mempunyai 5 sisi, maka poligon ABCDE ialah sebuah pentagon. Okey, betul lah. Jika poligon ABCDE mempunyai 5 sisi, maka poligon ABCDE ialah sebuah pentagon. Boleh setakat tu? Boleh. Boleh. Okey, awak tengok awak punya buku teks. Yang ni sambil-sambil kita tengok, sambil-sambil awak tulislah jawapan dia. Okey, saya nak buat terus yang dalam buku teks. Tapi satu persatu. Okey, awak tengok praktiskan diri 3.1D muka surat 65. Okey, soalan dia saya dah salin dekat sini. Maknanya saya dah type kat sini. Soalan dia kata bina satu implikasi jika P maka Q berdasarkan intijadian dan akibat berikut. Okey. Tengok soalan yang pertama. Intijadian dia adalah X sama dengan 3. Akibat dia adalah X kuasa 4 sama dengan 81. So, implikasi dia boleh saya panggil nama tak? Boleh Boleh. Okay. Fakihah Musfirah, try tengok apa dia punya implikasi untuk soalan 1A. Ada tak Fakihah Musfirah? Ke line dia problem? Okey, saya buka. Siapa nak try? Saya. Okey, sila. Nak saya buat. Jika X bersamaan dengan 3, maka X kuasa 4 bersamaan 81. Okey. So, jawapan dia X. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Boleh Okey, soalan B. Soalan B dia adalah jika AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D sama dengan kosong ialah persamaan kubik. Antijadian ya. Akibat dia A tak sama dengan kosong. So, implikasi dia apa dia? Siapa nak try? Okey, Raudah Helmi. Sila. Jika AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D sama dengan kosong ialah persamaan kubik, maka A tidak boleh sama dengan kosong. Okey. Betul lah. Awak tulis jawapan awak siap-siap. Jika AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D sama dengan kosong ialah persamaan kubik, maka A tak sama dengan kosong. Okey, C. Soalan C. Soalan C saya bagi terus jawapan dia. 5 tolak N tolak 5 lebih besar daripada 2N. Intijadian dia punya akibat N lebih kecil dari negatif 5. So, implikasi dia jika N tolak 5 lebih besar dari 2N, maka N lebih kecil dari negatif 5. Okey. Dan last sekali untuk soalan 1D. Siapa nak try? Saya. Apa saya tu? Angkat tangan, saya tak nampak.
Okey, Akilah. Jika M per N lebih besar daripada 1, maka kuasa 2 lebih besar daripada N kuasa 2. Okey, betul lah. Jika M per N lebih besar dari 1, maka M kuasa 2 lebih besar dari N kuasa 2. Sempat tak salin? Kalau tak sempat tak apa, nota dia saya akan bagi lepas bila kita habis kelas, saya akan bagi dalam grup nanti. Okey? So kita pergi ke masih lagi jika P maka Q, tapi tadi ni kita mencari dia punya implikasi. Sekarang ni dia bagi implikasi dekat kita, dia minta kita keluarkan dia punya anti jadian dan juga dia punya akibat. Okey, soalan dia boleh tukar macam tu, sama ada dia bagi anti jadian dengan akibat, awak tulis implikasi, ataupun dia bagi implikasi, dia minta awak nyatakan anti jadian dan akibat. Okey, contoh yang pertama, jika M lebih kecil dari kosong, maka M ialah nombor negatif. So, anti jadian dia adalah M lebih kecil dari kosong. Okey, saya nak bagi tahu awal-awal. Inti jadian bila ada perkataan jika, contohlah awak terlupa kan, awak tertulis inti jadian dia tu jika M lebih kecil dari kosong, dia automatik akan jadi salah. Okey, dalam inti jadian dengan akibat dia tak boleh ada perkataan jika ataupun perkataan maka. Maksudnya kena ada pernyataan sahaja. Okey, so akibat dia kat sini M ialah nombor negatif. Okey, implikasi sahaja yang boleh ada perkataan jika dengan maka. Okey, inti jadian dengan akibat tak boleh ada. Okey, so next, contoh yang kedua. Jika Y tolak 5 sama dengan 7, maka Y sama dengan 12. Okey, dia punya inti jadian dia Y tolak 5 sama dengan 7. Akibat dia Y sama dengan 12. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Contoh yang ketiga, jika PQR ialah sebuah segitiga, maka hasil tambah sudut pedalaman PQR ialah 180 darjah. Okey, siapa nak try ni? Contoh ketiga, siapa nak try? Okey, Nabila Hawa, sila. Anti jadian dia PQR ialah sebuah segitiga. Akibat dia hasil sudut pedalaman PQR ialah 180 darjah. Okey, betul nah. PQR ialah sebuah segitiga untuk anti jadian dia. Dia punya akibat dia adalah hasil tambah sudut pedalaman PQR ialah 180 darjah. Okey, contoh yang terakhir, jika T ialah gandaan bagi 6, maka T ialah gandaan bagi 3. Apa nak try? Nur Alia Anida, try. Dia punya anti jadian T ialah gandaan bagi 6. Akibat T ialah gandaan bagi 3. Okey, betul. Okey, T ialah gandaan bagi 6, dia punya inti jadian. Dan T ialah gandaan bagi 3, dia punya akibat. Okey, setakat tu? Boleh tak setakat tu? Boleh. Boleh. Okay. Tengok terus kepada awak punya latihan dalam buku teks. Masih lagi muka surat yang sama untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2A. Jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Inti jadian dia. Okey, soalan 2A ni. Siapa nak try? 2A. Irdina Nabila, sila. Anti jadian dia
X ialah nombor genap, akibat dia X kuasa 2 ialah nombor genap. Okey. Dia punya inti jadian dia X ialah nombor genap. Akibat dia X kuasa 2 ialah nombor genap. Okey, kita ke nombor 2, soalan 2B. Jika set K sama dengan bukan set kosong, maka bilangan K sama dengan kosong. Okey, siapa nak try soalan B? Ada yang nak try soalan B? Tak apa, saya bagi jawapan. Okey, Saya. okey. Syarifah Syaimah, sila. Inti jadian dia set K sama dengan kosong, tak kosong. Bukan set kosong. P, Ha. set kosong. Dia punya akibat dia N kurungan K sama dengan kosong. Bilangan K sama dengan kosong. Okey. Siapa baca dia? Kalau kosong, simbol dia ada palang macam tu, dia bukan set kosong lah. Okey. Yang ada N, kemudian ada kurungan tu adalah N tu adalah bilangan. Okey. So jawapan dia set K sama dengan bukan set kosong. Kejadian dia punya akibat dia adalah bilangan K tak sama dengan kosong. Okey. Next, jika X ialah nombor bulat, maka 2X ialah nombor genap. Okey, Nurul Majdah. Sila. Inti jadian dia X ialah nombor bulat. Akibat dia maka 2X ialah nombor genap. Okey, inti jadian dia adalah X ialah nombor bulat. Akibat dia 2X ialah nombor genap. Okey. So last kali soalan 2D. Jika garis lurus AB ialah tangent kepada bulatan P, maka garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Okey, inti jadian dia adalah garis lurus AB ialah tangent kepada bulatan P. Dia punya akibat garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Okey dah, setakat tu untuk bentuk pertama jelas. Jelas pula dah. Jelas? Jelas. Jelas. Jelas pula saya terbaca saya punya mesej. Okey. So kita tengok bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah P, jika dan hanya jika P. Okey. Kalau bentuk dia ada perkataan jika dan hanya jika, dia automatik akan bahagi kepada dua jenis implikasi. Okey, dua jenis implikasi. Implikasi pertama, dia akan sama macam tadi. Jika P maka Q. Okey. Implikasi kedua, dia akan tukar tempat. Maksudnya Q akan duduk dekat jika, P akan duduk dekat maka. Okey. So contoh dia. Dia kata bina satu implikasi P jika dan hanya jika P berdasarkan implikasi berikut. Okey, contoh dia bagi implikasi satu dia. Jika A maka B, maka A tolak B sama dengan kosong. Tu implikasi pertama, okey. Jika P maka Q. Kemudian kita tengok implikasi kedua, jika Q maka P. So awak perasan kan dia terbalikkan. Yang atas yang bahagian maka dia mai duduk dekat bahagian jika. Yang bahagian jika dia pergi duduk dekat bahagian maka. Okey. Implikasi kedua dia, jika A tolak B sama dengan kosong, maka A sama dengan B. Okey. So macam mana nak bina dia punya apa orang kata jika dan hanya jika dia? Awak try tengok. Dia akan guna implikasi yang pertama. Implikasi yang pertama, dia cuma tambah perkataan jika dan hanya jika di tengah-tengah P dan Q. So P tadi A sama dengan B. Okay. Q dia A tolak B sama dengan
kosong. Okay, dia just tambah jika dan hanya jika dekat tengah-tengah dia saja. So jawapan dia jadi A sama dengan B jika dan hanya jika A tolak B sama dengan kosong. Okay, boleh tak? Boleh. Saya nak bagi, kita tengok contoh yang satu. Okey, contoh implikasi satu. Macam mana nak buat dia? Okey. Implikasi satu, jika PQRS mempunyai 4 sisi, maka PQRS ialah sebuah sisi 4. Okey. P dia ialah PQRS mempunyai 4 sisi. Q dia, PQRS ialah sebuah sisi 4. Okey. Untuk implikasi kedua, awak perasan tak dia tukar tempat? Yang sisi 4 tu dia jadi dekat jika, yang mempunyai 4 sisi tu dia duduk dekat maka. Tu beza antara implikasi satu dengan implikasi kedua. So, macam mana kita nak buat P jika dan hanya jika P? So, awak just ambil implikasi satu, buang-buang perkataan jika dengan maka tu, just tambah jika dan hanya jika dekat tengah-tengah dia. Okay, dia akan jadi PQRS mempunyai 4 sisi jika dan hanya jika PQRS ialah sebuah sisi 4. Boleh dapat tak? Boleh. Boleh dapat tak yang lain? Boleh. Boleh Boleh. Okay. Kalau korang Boleh. faham, awak boleh bagi tahu. Saya letak dia punya contoh banyak. Okey. Kemudian kita tengok contoh yang lain. Okey. Contoh yang lain, dia bagi implikasi satu. Jika mod bagi 3, 4, 1, 2, X, 5 ialah 3, maka X sama dengan 3. Okey, implikasi kedua dia. Jika X sama dengan 3, maka mod bagi 3, 4, 1, 2, X, 5 ialah 3. Okey, siapa nak try untuk implikasi P jika dan hanya jika P? Ada siapa-siapa nak try tengok? Okey, Raudah sila. Mod bagi 3, 4, 1, 2, X, 5 ialah 3 jika dan hanya jika X sama dengan 3. Okey, betul nak? Kita ambil mod bagi 3, 4, 1, 2, X, 5 ialah 3 jika dan hanya jika X sama dengan 3. Okey, so perkataan jika dan maka dalam implikasi bentuk yang kedua ni dia dah tak ada. Dia guna perkataan jika dan hanya jika. Okey. Kemudian soalan nombor 3. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni, jika isi padu sebuah sfera ialah 288 pi cm padu, maka jejari sfera itu ialah 6 cm. Implikasi kedua dia, jika jejari sebuah sfera ialah 6 cm, maka isi padu sfera itu ialah 288 pi cm padu. Okey, siapa nak try? Untuk contoh yang ketiga, ada siapa nak try? Cikgu, Ya. ialah 5 ke ialah 3? Oh, ialah 3. Sorry nak. Typo. Okey. Okey, ialah 3 nak. Okey. Soalan nombor 3, ada siapa nak try? Soalan nombor 3. Okey, Akilah. Saya nampak 2 orang tadi angkat tangan. Siapa nak try? Nabilah, Hawa dah. Nabilah sila. Isi padu sebuah sfera ialah 288 pi cm padu jika dan hanya jika jejari sfera itu ialah
6 cm. Okey, betul lah. Isi padu sebuah sfera ialah 288 pi sentimeter padu jika dan hanya jika jejari sfera itu ialah 6 cm. Okey, jelas tak setakat tu? Jelas. Okey. Kita try klik kepada awak punya soalan dalam buku teks soalan nombor 3. Okey, soalan A dengan B tu saya nak type tapi saya tak jumpa dia punya simbol kat dalam PowerPoint. So saya ambil soalan C dengan D saja. Tak apa lah. A dengan B tu insya-Allah awak boleh jawab. Okey, soalan C dia kata implikasi pertama dia, jika PQ sama dengan 1, maka P sama dengan Q negatif 1 dan Q sama dengan P negatif 1. Implikasi kedua dia, jika P sama dengan Q negatif 1 dan Q sama dengan P negatif 1, maka PQ sama dengan 1. Siapa nak try? Dalam bentuk jika dan hanya jika. Soalan 3C dalam buku teks awak muka surat 65. Sekejap saya tengok nama. Nur Afifah Najwa. Try tengok. Dia lupa buka mic kot ni. Saya nampak dia bercakap. Okey, tak apa. Ashikin Adlina ada? Ada. Okey, try tengok Ashikin. PQ sama dengan 1 jika dan hanya jika P sama dengan Q Kuasa negatif 1. negatif kuasa 1 Kuasa dan negatif 1. negatif 1 Q. dan Q sama dengan P negatif kuasa 1. Kuasa negatif 1. Okey, kuasa negatif 1. Okey, so betul lah jawapan awak. PQ sama dengan 1 jika dan hanya jika P sama dengan Q negatif 1 dan Q sama dengan P kuasa negatif 1. Okey, so soalan D. Jika implikasi pertama dia, jika K kuasa 2 sama dengan 4, maka K tambah 2, K tolak 2 sama dengan kosong. Implikasi kedua, jika K tambah 2, K tolak 2 sama dengan kosong, maka K kuasa 2 sama dengan 4. Okey. Siapa dia? Nasuha ada? Nasuha? Ada. Okey, try tengok Nasuha. K kuasa 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika K tambah 2, K tolak 2 sama dengan kosong. Okey, betul. K kuasa 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika K tambah 2, K tolak 2 sama dengan kosong. Okey? Dapat setakat tu? Dapat. Okey, sekarang ni dia bagi ayat dekat kita dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Dia minta kita senaraikan dia punya implikasi. Okey, soalan macam ni kalau mengikut format SPM yang sebelum ni, yang KBSM, awak KSSM kan? Yang format KBSM, kalau soalan macam ni keluar, dia minta kita tulis 2 implikasi. Dia punya pemberat ataupun dia punya markah adalah 4 markah. So tinggi. 4 markah. Tapi jawapan dia ada kat situ dah. Cuma kita nak olah dia balik dalam bentuk jika dan maka. Okey, contoh yang pertama, 7Y sama dengan negatif 14 jika dan hanya jika Y sama dengan negatif 2. Okey, implikasi pertama dia, implikasi satu dia, jika 7Y sama dengan negatif 14, maka Y sama dengan negatif 2. Okey, implikasi kedua,
Jika Y sama dengan negatif 2, maka 7Y sama dengan negatif 14. Okey, saya nak tanya, boleh tak kalaulah saya tertulis jawapan yang duduk dekat implikasi kedua tu saya tulis dekat implikasi satu dan jawapan dekat implikasi satu tu saya tertulis dekat implikasi 2. Boleh ke tak boleh? Boleh dia terima ke tak boleh dia terima? Boleh. 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 Ya, boleh. 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 Sebabnya dia duduklah dekat satu ke dekat dua ke, dia tetap juga membawa maksud jika dan hanya jika. Okey. So kita tengok contoh yang pertama. A lebih kecil dari B jika dan hanya jika A tolak B lebih kecil dari kosong. Okey. Implikasi satu dia. Jika A lebih kecil dari B, maka A tolak B lebih kecil dari kosong. Okey. Implikasi kedua dia, jika A tolak B lebih kecil dari kosong, maka A lebih kecil dari B. Boleh kan? Boleh. Okey, kita tengok lagi. Contoh dia. Dua garis tidak bersilang antara satu sama lain jika dan hanya jika dua garis itu adalah garis selari. Siapa nak try? Apa implikasi satu, apa implikasi dua? Okey, Anis. Try. Jika dua garis tidak bersilang antara satu sama lain, maka dua garis itu adalah garis selari. Okay. Maksud implikasi dua, jika dua garis itu adalah garis selari, maka dua garis tidak bersilang antara satu sama lain. Okey, betul Implikasi satu dia. Jika dua garis tidak bersilang antara satu sama lain, maka dua garis itu adalah garis selari. Okey. Implikasi kedua dia, jika dua garis itu adalah garis selari, maka dua garis tidak bersilang antara satu sama lain. Okey. So, contoh yang ketiga. X kuasa A ialah ungkapan kuadratik jika dan hanya jika A sama dengan 2. Okey, siapa nak try ni? Okey, Syarifah. X kuasa A ialah, jika X kuasa A ialah ungkapan kuadratik, maka A sama dengan 2. Yang kedua, jika A sama dengan 2, maka X kuasa A ialah ungkapan kuadratik. Okey, betul Jika X kuasa A ialah ungkapan kuadratik, maka A sama dengan 2. Implikasi kedua dia, jika A sama dengan 2, maka X ialah ungkapan kuadratik. Okey, sebelum kita masuk implikasi akas dan kontrapositif, awak tengok soalan dalam kuteks awak, soalan nombor 4. Tak saat ni saya ada nampak seorang, tolong angkat tangan. Nama apa tak saya nampak tak saat ni? Nusaibah Husaini. Awak try tengok jawab soalan 4C. 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX sama C. Jika dan hanya jika C sama dengan 9. Try bagi tengok apa itu implikasi 1 dan apa itu implikasi 2. Jika 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C, maka C sama 9. Okay. Implikasi 1. Implikasi 2. Jika C sama 9, maka 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, betul Jika implikasi 1 dia, jika 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C, maka
C sama dengan 9. Implikasi kedua dia, jika C sama dengan 9, maka 9 ialah ringkasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, satu lagi. Satu lagi tadi saya nampak siapa angkat tangan tau? Tak apalah. Siapa yang sempat angkat tangan lah. Soalan 4D. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum jika dan hanya jika A lebih kecil dari kosong. Siapa nak try ni? 4D. Arya Umairah. Bila? Jika fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c mempunyai titik maksimum, maka a lebih besar daripada 10. Jika a kurang daripada kosong. Jika a kurang daripada implikasi 2, jika a kurang daripada kosong, maka fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c mempunyai titik maksimum. Okey, betul lah. Betul punya jawapan. Okey, setakat tu okey. Implikasi bentuk satu, bentuk jika dan maka, dan satu lagi bentuk jika dan hanya jika. Okey nak? Okey. So, jom kita ke akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, saya bagi tahu awal-awal yang ni dia agak confused. So, awak kena perhati elok-elok. Sebab dia ada penafian sekali kat dalam ni. Okey. So, kita tengok. Okey, yang ni benda yang awak kena ingat. Yang kat dalam table atas tu. Dia ada bagi pernyataan, dia bagi akas, dia bagi songsangan, dia bagi kontra positif. Okey, awak kena tengok partner dia bagi elok-elok. Contoh, pernyataan dia bagi jika P maka Q. Akas, dia akan terbalikkan jika dengan maka tu. Maksudnya kalau dekat pernyataan dia tu jika P, dalam akas P tu dia akan jadi maka. Okey, kalau dalam pernyataan dia adalah maka, dalam akas dia akan jadi jika. Okey, pernyataan dengan akas ni dia terbalik antara depa dua. Dia terbalik antara depa dua. Okey, so pernyataan jika P maka Q, akas jika Q maka P. Okey, yang ni bukan implikasi tau. Yang ni kita dah masuk akas. Pernyataan akas, songsangan dan kontrapositif. Kalau implikasi bentuk soalan dia macam tadi sahaja. Dia tak terlibat dengan yang ni. Okey, yang nak terlibat dalam ni dia akan mention nyatakan akas, nyatakan songsangan, nyatakan kontrapositif. Dalam soalan dia akan mention. Okey, kalau soalan tu dia tak mention, maksudnya kita kena jawab menggunakan kaedah implikasi yang kita belajar tadi. Okey, so seterusnya adalah songsangan. Songsangan ni dia menafikan pernyataan. Songsangan dia menafikan pernyataan. Okey, tengok pernyataan kita jika P maka Q. Dekat songsangan dia menafikan pernyataan. Dia akan jadi jika bukan P maka bukan Q. Boleh setakat tu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey. Kontrapositif ni pula dia akan menafikan akas. Kontrapositif dia akan menafikan akas. Okey. So kontrapositif dia akan jadi jika bukan Q maka bukan P. Okey. So nak senang bila awak nak buat nota nanti, awak tulis pernyataan dengan akas sebelah, songsangan dengan kontrapositif tu sebelah. So awak boleh nampak. Okey, kalau tulis sebaris macam dalam buku teks awak dia tulis sebaris kan. Kok awak tak nampak dia punya bentuk dia macam mana. So tukar ke dalam bentuk sebelah menyebelah macam tu. So senanglah kita nak tengok. Okey, kalau pernyataan dengan akas ni dia ada jika maka sahaja. Okey, songsangan dengan kontrapositif dia wujud perkataan
bukan ataupun perkataan tidak. Okey. Songsangan dengan kontrapositif ni dia sentiasa menafikan. Okey. So kita tengok contoh yang pertama. Katakanlah dia bagi implikasi dekat kita. Jika 4 darab 6 sama dengan 24, maka 15 tolak 4 darab 3 sama dengan 33. Okey. Akas dia dia akan terbalikkan. Yang maka main duduk kat tempat jika, yang jika akan duduk kat tempat maka. So dekat akas dia akan jadi jika 15 tolak 4 darab 3 sama dengan 33, maka 4 darab 6 sama dengan 24. Okey. Kemudian songsangan. Songsangan awak tengok balik implikasi dan nafikan dia. Okey. Kalau implikasi dia kata jika 4 darab 6 sama dengan 24, dekat songsangan ni dia menafikan. Jika 4x tak sama dengan 24. Okey. So dekat implikasi dia kata 15 tolak 4 darab 3 sama dengan 33. Dekat songsangan dia akan nafikan. Dia akan tulis maka 15 tolak 4 darab 3 tak sama dengan 33. Boleh kan? Boleh. Okey. So kita tengok kontrapositif. Okey, kontrapositif ni dia menafikan akas. Okey. Jika 15 tolak 4 darab 3 tak sama dengan 33, maka 4 darab 6 tak sama dengan 24. Boleh cakap tu? Boleh. Boleh ya. So anti jadian dia kalau awak perasan, anti jadian dia ni kita tengok benar ataupun palsu. Contoh kalau dia punya anti jadian dia benar, akibat dia palsu, nilai kebenaran dia akan jadi palsu. Okey, sebenarnya nilai kebenaran ni awak boleh tengok dalam jadual di sebelah. Okey, ada jadual ni saya bagi. Jadual ni ada dalam buku teks awak muka surat 68. Okey, dia ni tak sama dengan jadual kebenaran. Okey, jadual kebenaran yang kita belajar sebelum ni minggu lepas, dia gabungkan dengan perkataan dan ataupun atau. Okey, dalam yang ni, dalam jadual implikasi akal, songsangan, kontrapositif ni, dia totally berbeza dengan berbeza dengan jadual kebenaran. Dia tak sama. Dia tak sama. Okey, kita tengok. Katakanlah penyataan P tu ataupun P ni anti jadian. Okey. Jika anti jadian dia benar, dia punya dia punya akibat pun benar. So penyataan dia akan jadi benar. Okey, akas dia menafikan yang penyataan. So kalau penyataan benar, akas dia akan jadi benar. Okey, yang ni situasi bagi benar-benar. Okey, dia akan jadi benar semua. Okey, dia akan jadi benar semua. Okey, boleh cakap tu? Awak tengok kalau untuk anti jadian dan akibat yang sama dia punya nilai dia. Contoh benar dengan benar. So penyataan, akas, songsangan dengan kontrapositif dia semua akan jadi benar. Okey. Kalau anti jadian dia palsu, dia punya akibat pun palsu. Penyataan, akas, songsangan, kontrapositif dia semua akan jadi benar. Boleh ingat tak yang tu? Kalau dua-dua nilai dia anti jadian dengan akibat dia tu sama. Sama ada dua-dua benar ataupun dua-dua palsu. So semua bagi penyataan, akas, songsangan dan kontrapositif dia sentiasa akan jadi benar. Yang nak jadi benar ataupun palsu tu apabila anti jadian ataupun akibat dia salah satunya benar, salah satu lagi palsu. Okey, kita tengok barisan yang kedua. Katakanlah dia punya anti jadian dia benar, dia punya akibat dia palsu. So penyataan tu akan jadi palsu. Okey, akas dia sentiasa terbalik daripada penyataan. Okey, kalau penyataan dia palsu, akas akan jadi
benar. Okey. So dekat songsangan. Songsangan dia sentiasa menafikan pernyataan. So kalau pernyataan dia palsu, songsangan akan jadi benar. Okey. Kontrapositif. Kontrapositif dia menafikan akas. Kalau akas dia benar, kontrapositif akan jadi palsu. Boleh tak setakat tu? Awak cuma ingat Boleh. Awak cuma ingat yang baris yang kedua dengan ketiga saja. Di mana inti jadian dia benar, akibat dia palsu. Ataupun dia punya inti jadian dia palsu, akibat dia benar. Okey. Dan awak ingat yang mana akan jadi terbalik dengan yang mana. Macam saya kata tadi, kalau pernyataan dia benar, akas dia akan jadi palsu. Songsangan dia akan menafikan yang pernyataan. Kontrapositif dia menafikan songsangan. Okey. Selalunya soalan yang dia nak tanya nilai kebenaran ni, dia jangan tanya. Tapi kalau soalan tu 3 markah, dia akan tanya berkaitan dengan nilai kebenaran. Okey. So kita tengok contoh dulu. Kita tulis dulu macam mana dia punya implikasi, dia punya atas, dia punya songsangan, dia punya kontrapositif. Kemudian kita tentukan terus dia punya nilai dia benar ataupun palsu. Okey, kita tengok. Implikasi yang diberi adalah jika segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi, maka segitiga sama kaki mempunyai 3 paksi simetri. Atas dia akan jadi okey, pernyataan ni, implikasi ni akan jadi palsu. Sebab apa palsu? Sebab apa palsu? Okey, dia punya inti jadian dia segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi. Pernyataan dia akan jadi benar. Inti jadian dia adalah benar. Okey. Yang ni, segitiga sama kaki mempunyai 3 paksi simetri. Dia punya akibat dia palsu. Sebab itulah dia punya pernyataan dia jadi palsu. Okey. Akas dia segitiga sama kaki. Okey. Dia punya akas dia jika segitiga sama kaki mempunyai 3 paksi simetri, maka segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi. Okey. Apa nilai kebenaran dia kat sini? Benar. Benar ataupun palsu? Benar. Okey. Benar. Okey, next. Dia punya songsangan. Songsangan dia akan jadi jika segitiga sama kaki tidak mempunyai 3 sisi, maka segitiga sama kaki tidak mempunyai 3 paksi simetri. Okey, songsangan dia akan jadi benar ataupun palsu? Benar. Benar. Okey, sebab songsangan ni dia berlawanan ataupun dia menafikan implikasi. Okey, kontrapositif. Jika segitiga sama kaki tidak mempunyai 3 paksi simetri, maka segitiga sama kaki tidak mempunyai 3 sisi. So kontrapositif ni benar ataupun palsu? Palsu. Palsu. Okey, palsu lah jawapan dia. Boleh tak setakat tu? Saya nak ada lagi 2 soalan. Kalau tak silap saya ada 2 lagi. Kau contoh. Boleh. Boleh Boleh Okey, kita tengok. Next, kita tengok dia punya implikasi dia. Jika 9 ialah nombor perdana, maka 9 mempunyai 2 faktor sahaja. Okey, 9 ialah nombor perdana. Yang ni adalah palsu. Okey, inti jadian dia palsu. Dia punya akibat dia 9 mempunyai 2 faktor sahaja. Yang ni pun palsu. So saya kata tadi, kalau P dengan Q palsu dan palsu, pernyataan tu akan jadi Benar. 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 Okey. Siapa nak try bagi akas dekat saya? Soalan ni, akas. Okey, Raudah sila. Jika 9 mempunyai 2 faktor sahaja, maka 9 ialah nombor perdana. Okey, nilai kebenaran dia? Nilai kebenaran dia? Benar. Benar ke palsu? Benar.
Benar, confirm benar. Akas Benar. kan dia menafikan implikasi. Palsu. Palsu. Sebab implikasi kita dah benar. So akas kita akan jadi palsu. Okey. Jika 9 mempunyai 2 faktor sahaja, maka 9 ialah nombor perdana. So yang ni dia akan jadi palsu. Okey, next. Siapa nak bagi songsangan? Okey, Sharifah Syaimah. Jika 9 bukan nombor perdana, maka 9 tidak mempunyai 2 faktor sahaja. Okey, nilai kebenaran dia Palsu. okey. So kita tengok, jika 9 bukan nombor perdana, maka 9 tidak mempunyai 2 faktor sahaja. So yang ni dia punya nilai kebenaran dia adalah palsu. Okey, dekat sini, ayat kat sini. Awak jangan terlampau straight sangat kata kena guna perkataan bukan saja untuk dua-dua ataupun guna perkataan tidak saja. Tapi awak sesuaikanlah nak bagi kita kata ayat tu sedap. Okey. Contoh kalau saya letak dekat songsangan ni, jika 9 tidak nombor perdana, macam pelik kan. So kita guna perkataan bukan dekat situ. Bukan tu pun menafikan juga. Okey. So maka 9 bukan mempunyai 2 faktor saja. So macam tak sesuai bukan dekat situ. So kita guna perkataan tidak. Okey. So kita letak ayat tu kita kata bagi cantik. Bagi cantik nah. Okey, last kali untuk kontra positif. Siapa nak bagi? Siapa nak try bagi? Akilah, try tengok. Jika 9 tidak mempunyai 2 faktor sahaja, maka 9 bukan nombor perdana. Okey. Jika saya punya jawapan. Jika 9 tidak mempunyai 2 faktor sahaja, maka 9 bukan nombor perdana. So nilai kebenaran dia Akilah? Benar. Benar. Okey dah setakat tu. Okey. Okey jelas kan setakat tu? Okey, kita tengok next. Okey. Yang ni kita sempat masuk penyangkal lah. Lalu ni baru sejam, tak sampai sejam lagi kita masuk. Okey, penyangkal ni ialah fakta atau objek yang menafikan kebenaran suatu pernyataan. Okey, dia kata beri satu contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan berikut. Okey, contoh kan, dia kata semua sisi 4 mempunyai sudut 90 darjah pada setiap bucu. Awak rasa dia punya pernyataan ni benar ataupun palsu? Palsu, okey. Awak kena ingat, dalam penyangkal, kalau dia palsu, awak kena bagi awak punya hujah. Kalau benar, tak perlu bagi hujah. Okey, so dekat sini, pernyataan yang dia beri ni adalah palsu. Sebab apa? Sebab rhombus pun sisi 4 kan. Awak ingat rhombus bentuk macam mana? Layang. Lebih kurang macam layang tu lah kan. Dia sengit kan. So rhombus tu dia 4 sisi. Tapi bukan semua sisi dia 90 darjah. So pernyataan ni sebab dia guna perkataan semua, pernyataan tu jadi palsu lah kan. Boleh? Ya. Boleh. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama dia kata, semua poligon mempunyai perpenjuru. Ayat ni adakah benar ataupun palsu? Dia sebut Benar. semua poligon. Benar. Apa itu poligon? Apa itu poligon? Awak ingat balik apa itu poligon? Poligon ni bentuk lah. Maksudnya poligon ni dia start daripada segitiga, sisi 4, pentagon, heksagon, heptagon, sampailah nonagon. Okey. So, perpenjuru ni maksudnya penjuru dia tu dia ada sudut yang tepat ataupun kita kata sudut yang ada
ada petak dia kata kita ada nilai untuk kita letak dia punya darjah untuk setiap penjuru tu. Okey, dia guna perkataan semua poligon mempunyai perpenjuru. Perpenjuru ni bentuk dia sama ada 90 darjah ataupun lebih ataupun kurang. Okey, dia punya apa orang kata pernyataan kat sini dia adalah palsu. Sebab apa? Segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okey, segitiga dia tak ada perpenjuru. Sebab dia bentuk dia macam tu. Perpenjuru dia macam sisi 4, sisi 5. Dia adalah perpenjuru. Okey. So, soalan nombor 2. Jika P lebih kecil dari 90 darjah dan Q lebih kecil dari 90 darjah, maka hasil tambah P dan Q ialah sudut tirus. Sudut tirus ni sudut berapa? Berapa nilai sudut tirus? Bawah daripada 90. Okey, bawah pada 90. Okey, sekarang ni kita ambil secara rawak. Kan dia sebut P tu lebih kurang daripada 90 kan? Kurang pada 90 kan? Katakanlah P tu saya ambil nilai dia 70. Q pun nilai dia kurang daripada 90. So katakanlah Q saya ambil sebagai 80. So P tambah Q tu dia kata dapat sudut tirus. Benar ataupun palsu? 70 tambah dengan 80 dapat 150, betul? Betul. Okay. 150 tu adakah dia sudut tirus? Tak. So pernyataan ni dia akan jadi pernyataan yang palsu. Palsu. Okey, macam mana awak nak buktikan? Ataupun apa contoh ayat penyangka yang awak boleh bagi? Awak boleh bagi macam contoh yang saya kata tadi lah. Okey, jika P sama dengan 70 darjah dan Q sama dengan 80 darjah, P tambah Q sama dengan 150 darjah. Okey, dan awak mention 150 darjah tu dia merupakan sudut cakar. Okey. Kalau dia ada penyangkal dia tu maksudnya pernyataan tu semua adalah palsu. Okey. Contoh yang ketiga. Sebuah piramid mempunyai semua piramid mempunyai 4 permukaan rata berbentuk segitiga. Okey, betulkah semua piramid dia punya tapak dia bentuk segi 4? Lepas tu dinding dia semua segitiga. Betul ke? Adakah semua piramid dia tapak segi 4? Tak. So macam mana awak nak sangkal dia? Macam mana awak nak sangkal dia? Awak just bagi tahu piramid dengan tapak pentagon mempunyai 5 sisi berbentuk segitiga. Maksudnya kalau piramid tu dia punya tapak dia pentagon, tapak dia bentuk segi 5. Maksudnya sisi dia akan ada 5. Okey, 5 bentuk segi 3. Okey. Kalau dia guna sebilangan dekat sini, kalau pernyataan dia guna sebilangan, pernyataan tu akan jadi benar. So penyangkal dia takkan ada. Okey. Penyangkal cuma wujud bila pernyataan tu palsu. Okey. Kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, yang ni dia suruh awak tentukan dia benar ataupun palsu. Lepas tu bagi contoh penyangkal. Kalau palsu kena ada contoh penyangkal. Kalau benar tak perlu ada. Okey, contoh yang pertama. Sebilangan kubus mempunyai 6 permukaan. Dia guna perkataan sebilangan. Pernyataan tu jadi palsu. Kubus sentiasa 6 permukaan. Tak ada kubus yang 8 permukaan ke 10 permukaan ke, tak ada. Dia sentiasa 6. Okey. So contoh penyangkal dia kita tukar perkataan sebilangan jadi semua. Iaitu semua kubus mempunyai 6 permukaan. Okey. Soalan nombor 1. 27 ialah nombor perdana. Benar atau palsu? Palsu. Okey. Siapa nak try bagi penyangkal kat saya? Macam mana kita nak sokong hujah kata 27 ni bukan nombor perdana? Sebab apa awak kata 27 tu bukan nombor perdana? Nombor 27 boleh dibahagi dengan 3 dengan tepat. Okey.
So kita boleh kata 27 boleh dibahagi dengan 3. Kita tahu, kita maklum kalau nombor perdana ni dia cuma boleh bagi 2 nombor saja, iaitu nombor 1 dengan diri dia sendiri. Tapi bila dia boleh dibahagikan dengan nombor lain, contohnya 3, so dia bukanlah merupakan nombor perdana. Okey. So contoh yang kedua, semua nombor genap boleh dibahagi dengan 2. Pernyataan benar ataupun palsu? Benar. Benar. Nombor genap awak tahu 2, 4, 6, 8, 10. Semua nombor genap tu dia boleh bahagi dengan 2. Okey. So bila benar tak ada lah kita punya penyangkal. Okey. So soalan nombor 3. Semua unsur dalam 2, 3, 5, 7 adalah nombor perdana. Benar atau palsu? Benar. Benar. Okey. So yang ni adalah benar. Okey. Okey, yang ni bentuk soalan yang saya kata penyangkal. Penyangkal ni dia dah bagi. Penyangkal ni dia akan suruh awak jawab sama ada penafian, songsangan, akas ataupun kontra positif. Okey. So contoh yang pertama dia kata jika P ialah faktor bagi 10, maka P ialah faktor bagi 5. Okey, songsangan dia. Songsangan dia adalah, awak ingat balik, kalau akas dia terbalik tempat kan. Kalau songsangan dia akan nafikan pernyataan. Okey. So dia akan jadi jika P bukan faktor bagi 10, maka P bukan faktor bagi 5. So pernyataan ni benar ataupun palsu? Benar. Okey. Boleh setakat tu? Yang ni adalah contoh soalan 3 markah. Okey, awak buat songsangan tu 2 markah, nilai kebenaran dia tu 1 markah. So 3 markah soalan ni ya. Okey, kita tengok contoh yang pertama, dia kata 11100 asas 2 tambah 1011 asas 2 sama dengan 10111 asas 2. Dia minta awak buat penafian. Ada siapa nak try buat penafian? Nak nafikan ayat dia tu macam mana? Penafian dia 1100 asas 2 tambah 1011 asas 2 tak sama dengan 10111 asas 2. Okey, pernyataan ni benar ataupun palsu? Palsu, sebab bila awak kira dalam kalkulator awak, sebenarnya betul je jawapan dia 11100 asas 2 tambah 1011 asas 2 tu nilai dia memang sama dengan 10111 asas 2. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, yang ni saya saja letak je dekat atas tu in case awak tak ingat pernyataan akas songsangan dengan kontrapositif. Okey, kita tengok. Jika satu fungsi itu ialah fungsi kuadratik, maka kuasa tertinggi pun boleh ubah ialah 2. Dia minta awak tulis kontrapositif. Apa kontrapositif dia? Ada siapa nak try kontrapositif bagi ayat ni? Tadi saya nampak siapa angkat tangan. Akilah. Try tengok Akilah. Jika satu fungsi itu bukan fungsi kuadratik, maka kuasa tertinggi boleh ubah. Yang tu songsangan. Yang ni dia minta kontrapositif. Oh, maksudnya jika kuasa tertinggi boleh ubah bukan 2, maka satu fungsi itu bukan fungsi kuadratik. Okey, so nilai kebenaran dia? Benar.
Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, dia punya kontrapositif dia kata jika kuasa tertinggi pemboleh ubah bukan 2, maka satu fungsi itu bukan fungsi kuadratik. Okey, pernyataan ni kalau kita tengok pernyataan yang diberi adalah benar. Okey. So kontrapositif tadi dia menafikan akas. Okey. Kalau pernyataan ni benar, akas automatik akan jadi palsu. So kontrapositif dia akan menafikan akas. Akas kita palsu. So kontrapositif kita akan jadi benar. Boleh Okey, kita ke soalan 3. Soalan 3 dia kata jika Q lebih kecil dari 3, maka Q lebih kecil dari 5. Dia minta awak buat akas. Dia minta awak tulis akas. Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Akas? Saya tengok nama. Siapa yang tak jawab? Tasnim ada? Tasnim? Ada. Okey, try tengok Tasnim. Jika Q kurang daripada 3, maka Q kurang daripada 5. Akas dia. Yang ni dia punya pernyataan. Dia punya akas dia. Macam mana nak tulis akas dia? Benda yang dia letak dalam kurungan tu adalah benda yang dia minta tukar. Pernyataan yang diberi ni dia minta kita tukar. Contoh, jika Q lebih kecil dari 3, maka Q lebih kecil dari 5 ni adalah pernyataan. Okay, apa akas dia? Yang dia letak dalam kurungan tu maksudnya dia minta kita cari akas dia. Macam tadi ni dia minta kita cari kontrapositif kan. So yang ni dia minta cari akas. Okey. Nasuha nak try ke? Saya tengok dia tekan mic tu. Jika Q lebih kecil daripada 5, Okey. maka Q lebih kecil daripada 3. Okey, pernyataan ni benar ataupun palsu? Akas ni benar ataupun palsu? Benar. Benar. Tak apa, kita tengok. Okey, pernyataan yang diberi ni, jika Q lebih kecil dari 3, maka Q lebih kecil daripada 5. Okey, sekarang ni kita try gantikan Q dengan satu number. Okey, katakanlah Q tu 2. Okey, jika 2 lebih kecil dari 3, maka 2 lebih kecil dari 5. Pernyataan tu dia akan jadi benar. Okey, tapi bila akas dia akan jadi palsu. Okey, nilai kebenaran dia akan jadi palsu. Okey. Boleh? Sebab apa palsu? Sebab yang ni bila kita buat akas, katakanlah Q tu sama dengan 4. Okey, untuk akas tu katakanlah Q tu saya ganti dengan 4. So, jika 4 lebih kecil dari 5, maka 4 lebih kecil daripada 3. Palsu lah kan? Sebab 4 tu lebih besar dari 3. Boleh tak kat tu? Habis dah ni sebenarnya. Habis dah. End of discussion. Boleh. Okey. So, yang tu saja. Yang tu saja untuk kita punya kelas hari ni. So, awak buka kamera saya nak tangkap gambar semua yang hadir hari ni. Buka kamera semua. Rindu kat sekolah tak? Saya rindu dah ni. Lama mana dah tak pergi sekolah ni. Rindu. Okay, yang lain boleh buka kamera. Sagi tolong siapa-siapa yang dia punya connection handset ke, laptop ke, dia punya connection yang dapat snap, kawan-kawan awak buka semua kamera. Tolong snap segi kita share kat dalam group nah.
Kat saya mungkin kot sagi ada setengah masuk, setengah tak masuk kan. Ada lagi yang nak buka? Kalau tak ada yang nak buka, saya nak copy dah. Okey, lagi 4 orang tak buka. Ashikin, Irdina, Raudah, Alia. Nak buka tak? Kalau tak buka saya nak simpan je. Okey, yang tu je kot yang nak buka. Okey, saya bilang 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. So kita sambung dekat grup. Apa tugasan kita untuk hari ni. Sekejap lagi awak masuk grup sekejap. Kita ada dalam 10 minit lagi. Okay, so yang tu saja. Kita jumpa next week pula. Sebelum tu feedback sikit. Okey tak kalau belajar dalam Meet ke awak suka video? Okey. Dua-dua okey. Okey, dua-dua. Dua-dua okey. Okey. So mana-mana pun tak apa lah. Ya. Okey. So awak boleh left. So kita sambung kat dalam grup lah. Bye. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. See you yang mana ni. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu tak tahu. Baik cikgu.